Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al-hayyul qayyum allazi la yamutu wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lana jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita di hari Jumaat yang mulia ini. Dan alhamdulillah, di petang ini kita akan membincangkan beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan wabak ta'un. Jadi daripada keseluruhan hadis tersebut kita dapat bahagikan kepada 3 perkara. Perkara pertama ialah apakah yang dimaksudkan dengan ta'un. Jadi Ibnu Manzur radhiyallahu anhu, penulis Lisanul Arab, dia berkata at-ta'unu lughatan al-maradul 'am wal waba. Maknanya secara umumnya ta'un dari segi bahasa ialah penyakit yang meliputi sesuatu kawasan ataupun diistilahkan sebagai wabak. Allazi yafsudu lahul hawa. Maksudnya disebabkan penyakit tersebut, maka keadaan sekitar menjadi rosak, menyebabkan badan manusia menjadi binasa. Jadi kalau kita merujuk kepada tafsir yang dinyatakan oleh Ibnu Manzur, maka ta'un, walaupun satu masa dulu dia merujuk kepada penyakit yang diistilahkan hari ini sebagai kolera, tetapi dia daripada segi bahasa dia merangkumi semua wabak. Tak kira lah sama ada dia berpunca daripada bakteria seperti ta'un ataupun dia berpunca daripada virus. Jadi apabila Nabi SAW menceritakan tentang ta'un, maka dari segi bahasa, lafaz ta'un tersebut dia merangkumi semua wabak yang menimpa manusia. Itu persoalan pertama lah, tentang definisi dan makna ta'un tersebut. Dan perkara kedua yang kita nak bincangkan ialah hadis-hadis yang menceritakan tentang sebab berlakunya ta'un tersebut. Jadi kalau kita maklum, dalam hadis Nabi SAW memerintahkan kepada kita supaya apabila kita tidur di waktu malam, maka Nabi SAW mengarahkan agar kita menutup semua bekas-bekas air untuk mengelakkan daripada apabila penyakit turun daripada langit masuk ke dalam bekas air yang terbuka. Dan dalam Quran Allah Ta'ala memberitahu wa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama'. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke atas orang-orang yang zalim siksaan daripada langit. Dari penyakit itu sendiri, sama ada yang berpunca daripada virus ataupun bakteria, dia ialah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala turunkan. Dan apabila kita membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan ta'un, maka Nabi SAW ada beberapa nas menyatakan bahawa ta'un tersebut ialah baqiyatu rijzin, ialah saki-baki daripada azab-azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Bani Israel. Maksudnya apabila diriwayatkan setengah daripada kumpulan Bani Israel tersebut, apabila mereka melanggar arahan Nabi mereka, Allah Ta'ala matikan mereka dengan ta'un tersebut seramai 30,000 orang. Jadi apabila kita membaca juga hadis yang lain, maka ada satu hadis Nabi SAW menyatakan bahawa ta'un ialah wakhzu a'daikum minal jin. Maksudnya satu maklumat yang penting untuk kita. Maksud Nabi SAW memberitahu bahawa diri penyakit tersebut yang diistilahkan sebagai virus ataupun bakteria yang menyebabkan sesuatu wabak yang menimpa manusia, diri penyakit tersebut
Dia adalah satu makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma persoalannya sekarang, bagaimanakah penyakit tersebut berpindah daripada satu orang kepada orang yang lain? Maka sekarang kita maklum, penyakit yang tersebar, salah satunya disebabkan oleh binatang, seperti ta'un yang dipindahkan oleh binatang, ataupun penyakit yang berlaku sekarang di kefahaman kita manusia biasa ialah disebarkan oleh manusia. Dan sememangnya betul, kan? Sememangnya salah satu lagi punca penyebaran penyakit ialah manusia. Tapi ada satu lagi yang jangan kita lupakan, yang dinyatakan oleh Nabi SAW. So, Nabi SAW bersabda bahawa sesungguhnya ta'un ialah wakhzu a'daikum minal jin. Dia ialah tikaman daripada musuh-musuh kamu dari kalangan jin. Maksudnya sekarang ni kita mengetahui bahawa ada penyakit ataupun ada kemudaratan yang dipindahkan oleh makhluk yang gaib, iaitu seperti jin, yang kita maklum ada manusia menghantar sihir, menghantar santau dengan menggunakan makhluk jin, menghantar racun kepada manusia. Jadi begitulah juga apabila Allah Ta'ala menciptakan sesuatu penyakit yang menjadi ejen penyebaran penyakit tersebut, salah satunya ialah manusia. Kan, manusia yang melanggar arahan, kan, manusia yang pergi ke tempat yang ada penyakit tersebut, manusia yang keluar daripada tempat penyakit. Jadi kita kena maklum juga salah satu yang menyebarkan penyakit tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Nabi. Nabi berkata ta'un ialah wakhzu a'daikum. Dia ialah tikaman daripada musuh-musuh kamu daripada jin. Dan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, maksudnya dinyatakan bahawa Nabi memberitahu bahawa salah satu penyebab yang membawa penyakit tersebut menimpa manusia, dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah tadi dia menyatakan penyebab salah satu yang memindahkan penyakit ialah jin itu sendiri. Maksudnya jin-jin yang memusuhi manusia. Jadi sekiranya contohnya kita ada 5 orang yang dijangkiti dengan satu-satu virus, mungkin seorang dua orang tu berjangkit dengan sebab manusia, tetapi ada 3 orang 4 5 orang lagi yang dijangkiti virus ataupun penyakit tersebut disebabkan oleh jin yang menyerang mereka. Maka sebab tu apabila kita berada di dalam wabak sekarang ni, kita diminta untuk melindungkan diri kita dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana contohnya kita dah bincang semua ni, kita dituntut untuk membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maksud a'udzu, aku berlindung dengan kalimat Allah daripada makhluk-makhluk yang jahat. Sebab walaupun kita ada setengah daripada manusia tadi, dia tak keluar, ataupun dia tak tahu macam mana penyakit tu boleh berjangkit kepada dia. Sebab Nabi bagi tahu di samping manusia memindahkan penyakit, dan ada juga penyakit yang berpindah melalui air ataupun sebagainya. Tetapi ada satu lagi makhluk yang kita tak nampak, yang diistilahkan sebagai jin, yang Nabi SAW kata, yang Nabi SAW beritahu dia ialah a'daikum, dia ialah musuh kamu. Dia juga berusaha memindahkan penyakit tersebut untuk merosakkan manusia. Jadi kita dituntut untuk memohon perlindungan, mengambil asbab yang zahir seperti membasuh tangan, memakai penutup muka. Tapi dalam masa sama janganlah kita melupakan membaca ayat-ayat Al-Quran. Membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, membaca surah Al-Falaq, membaca surah An-Nas, kerana ada 2 ejen yang menyebarkan penyakit. Satu yang kita nampak, yang kita boleh kurung diri kita dalam rumah, tapi yang kita takuti ni ada satu lagi yang tidak kita lihat, yang diistilahkan sebagai al-jin. Dan salah satu hikmat kenapa penyakit tersebut disebarkan oleh satu makhluk yang nampak dan satu makhluk yang tak nampak ialah supaya kita tidak putus bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita sekarang ni kita rasa penyakit tadi dipindahkan oleh manusia. Jadi sekarang ni sekiranya kita meninggalkan manusia, kita menjauhkan diri pada manusia, kita dah rasa selamat. Jadi apabila kita rasa selamat, kita rasa dah tak perlu lagi kepada Tuhan. Jadi itu yang menyebabkan manusia tadi terlupa juga kepada Tuhan. Jadi Allah Taala nak manusia tadi kekal ingat kepada Allah Taala. Ketahuilah bahawanya ada satu benda yang kamu boleh jaga diri kamu. Kamu boleh jauhkan diri daripada manusia. Kamu boleh elak daripada bercampur dengan manusia. Tapi ada satu lagi makhluk yang kamu hanya boleh minta daripada aku untuk menyelamatkan diri kamu, iaitu jin. Makhluk yang kita tidak melihatnya dan hanya melihatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa untuk menjauhkan mereka, menjauhkan kejahatan mereka daripada kita. Jadi sebab itulah walaupun kita tadi menjauhkan diri, kan, duduk di rumah, menjaga kebersihan, tapi tetap kita kena membaca a'udzu bikalimatillahi tammat, dan kita tak boleh memutuskan diri kita daripada memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ini ialah nas.
Ini adalah nas daripada Nabi Muhammad SAW yang menyatakan salah satu daripada makhluk yang menyebarkan penyakit tersebut ialah al-jin. Jin yang memusuhi manusia. Dan persoalan terakhir sekali yang nak kita bincangkan ialah hadis yang menceritakan tentang orang yang mati syahid disebabkan oleh sesuatu penyakit. Jadi apabila kita dah tahu penyakit yang diistilahkan sebagai ta'un ataupun wabak tadi, dia disebarkan oleh makhluk-makhluk yang jahat. Jadi kita rujuk kepada lafaz ta'un itu sendiri. Nabi SAW, dia selalunya menggabungkan lafaz at-ta'an dan ta'un. Maksudnya at-ta'an bermaksud tikaman. Tikaman seperti tikaman pedang, kan, tikaman dengan tombak dan seumpamanya. Dan lafaz ta'un dia adalah kalimat yang sama saja dengan ta'an tadi, ta, ain dan nun. Tetapi ta'un ni dia merujuk kepada tikaman yang berulang-ulang dan terlampau banyak. Jadi sebagaimana manusia, apabila dia mati dengan tikaman musuh di medan perang, dia dihukumkan mati syahid. Begitulah juga apabila seseorang tadi mati dengan sebab dia ditikam oleh jin yang membawa penyakit-penyakit kepada dirinya, lalu dia mati dengan penyakit ta'un ataupun sesuatu wabak, maka dengan sebab itulah dia dihukumkan mati syahid. Jadi orang yang mati dengan sebab ta'un, dia dihukumkan mati syahid di sisi Allah kerana dia ialah orang yang mati dibunuh. Maksudnya dia ialah orang, sebenarnya kita musuh tadi, dia letakkan racun, lalu kita termakan racun tersebut dan kita mati, maka itu dipanggil orang yang mati syahid. Cuma sekarang ni satu racun ataupun yang diistilahkan sebagai virus yang tersebar, yang dibawa oleh musuh-musuh jin tadi, dan dia cocokkan di dalam diri manusia, menyebabkan manusia tadi sakit lalu mati. Maka disebabkan kematian yang berpunca daripada musuh yang tidak kelihatan seperti jin, maka orang tersebut dihukumkan mati syahid. Maka sebab itulah Nabi SAW, ini ada satu hadis lah yang maksudnya kita mungkin cuba faham dengan tenang. Ya. Maksud Nabi SAW berkata, Allahumma ja'al fana'a ummati qatlan fi sabilika bitta'ni wa ta'un. Maksudnya ada satu hadis yang mungkin agak maknanya agak merungsingkan kita, tapi dia sebenarnya ialah doa daripada Nabi. Maksud Nabi SAW bersabda, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikanlah kematian umatku, fana ummati itu maksud kematian umatku, kematian di dalam jalanmu, bitta'ni wa ta'un. Maksudnya salah satu doa Nabi Muhammad SAW ialah dia mendoakan kita mati di medan perang. Maksudnya ditikam oleh musuh agar kita tadi dikurniakan mati syahid. Dan satu lagi doa Nabi SAW, dia kata bitta'ni wa ta'un. Nabi SAW dia mengatakan, wahai Allah Ta'ala, jadikanlah kematian umatku dengan sebab ta'un. Ini doa daripada Nabi SAW. Jadi apabila Nabi doa agar umatnya mati dengan ta'un, maksud Nabi tadi bukan doa tadi kerana tidak merahmati umatnya, atau bukan Nabi tadi doa dengan satu niat yang tidak baik, tetapi Nabi mengetahui setiap daripada kita akan mati, setiap daripada umatnya akan mati. Jadi sama ada kita nak mati dalam keadaan wal-iyazubillah lemas ataupun kemalangan, kan, ataupun mati dengan apa sahaja jenis penyakit, ataupun mati dibunuh oleh manusia, tapi ada satu bentuk kematian yang akan menyebabkan seseorang dikurniakan dengan mati syahid yang diistilahkan kematian dengan ta'un. Maka Nabi SAW dia sendiri berdoa, dia kata, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikanlah umatku, kematian umatku disebabkan oleh at-ta'un, ditikam di medan perang, wat-ta'un, dan ditikam oleh jin-jin dengan penyakit yang menyebabkan mereka tadi mati. Jadi itu salah satu rahmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad, kan, maksudnya Allah Ta'ala ingin mengurniakan asy-syahadah, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tak semua orang berkemampuan untuk mati syahid, dan kita pun tak mahu, kan, berlaku perang di negara kita ataupun di negara-negara umat Islam, kerana untuk mati syahid di medan perang dia kena berlaku perang tadi. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap inginkan seseorang tadi mati syahid, maka berlaku peperangan dengan makhluk yang gaib, kan, berlaku peperangan dengan makhluk yang kita tidak lihat, iaitu jin, dan ada dari kalangan manusia yang mati disebabkan oleh penyakit tersebut. Maka moga-moga Allah Ta'ala mengurniakan kepada mereka mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu 3 perkara lah yang kita nak bincangkan. Pertama ni ialah definisi ta'un tersebut. Dia merangkumi penyakit yang dimaklumi zaman dulu, kan, yang disebabkan oleh bakteria, dan dia merangkumi juga semua wabak yang berlaku pada hari ini. Dan yang kedua, kita
sebagaimana kita dah bincangkan, Nabi memberitahu kan sebagaimana ada sesetengah penyakit yang disebabkan oleh binatang dan seumpamanya, tapi yang nak dimaksudkan oleh Nabi SAW, salah satu penyakit wabak tersebut dibawa oleh makhluk-makhluk yang jahat, makhluk-makhluk yang menjadi musuh manusia, yang berniat agar manusia tadi mati. Dan apabila kita mati disebabkan oleh mati dibunuh oleh musuh, iaitu diistilahkan sebagai jin, maka itulah perkara ketiga yang kita bincangkan. Seseorang tadi akan dikurniakan dengan mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mati syahid tersebut dia akan merangkumi. Kan maksudnya orang yang sudah berumur. Maksud orang yang dah berumur untuk pergi ke medan perang mungkin dah tak mampu. Tapi Allah Taala nak kurniakan kepada dia mati syahid di jalan Allah, maka Allah Taala matikan dia dengan penyakit taun, maka dia dikurniakan dengan pahala orang yang mati syahid. Dan begitu juga orang perempuan dan seumpamanya. Jadi moga-moga Allah Taala memberi kepada kita keselamatan dan kefahaman dan meredai segala perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma altuf bi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.